اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 2. Perbuatan Allah atas jalan mengada dan tak ada bagi yang lain, yakni yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain ni daripada makhluk. Satu perbuatan atas jalan mengada, bahkan jalan ikhtiar dan usaha jua. Dan ada perbuatan yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah ni bayang dia daripada makhluk, yakni ada perbuatan makhluk atas jalan mengada, dinamakan kam beberapa, munfasil yang berasing-asing, bilangan yang berasing-asing pada perbuatan. 2. Yang kedua daripada dua bahagi, bagi tunggal keesaan pada perbuatan Allah atas jalan mengada, mengadakan daripada tiada kepada ada, hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas jalan mengada, dan tak ada bagi yang lain, yakni yang lain daripada Allah. Mana yang lain daripada makhluk, mana tak ada bagi makhluk satu perbuatan pun atas jalan mengada, bahkan jalan ikhtiar, memilih hati, dan usaha jua. Ikhtiar dan usaha jua, mengadakan hanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada perbuatan yang lain daripada Allah, mana daripada makhluk, yakni dan ada perbuatan makhluk atas jalan mengada, dinamakan munfasil pada perbuatan, bilangan yang berhubung, bilangan yang munfasil, yang berasing-asing pada perbuatan. Ini makna yang kedua bagi keesaan pada perbuatan. Makna yang kedua bagi keesaan pada perbuatan. Makna yang pertama dahulu, tidak perbuatan Allah tidak bersekutu dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah tidak bekerjasama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah tidak bersyarikat dengan perbuatan makhluk. Bekerjasama pada perbuatan,
bersekutu pada perbuatan, itu dipanggilkan kam muttasil pada perbuatan, bilangan yang berhubung pada perbuatan. Berhubung dengan mana apa? Satu perbuatan yang sama tetapi bekerjasama pada buat antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hak munfasilnya bilangan, beberapa bilangan tidak keesaan pada perbuatan. Munfasil berasing-asing. Mana apa ni? Berasing-asing kerja. Kerja ni kerja Allah semata-mata. Kerja ni kerja makhluk semata-mata. Mana apa ni? Munfasil berasing-asing kerja. Muttasil berkongsi kerja. Muttasil berhubung, maknanya satu perbuatan yang buatnya Allah dan makhluk. Apa apa ni? Berkongsi kerja, bekerja sama kerja, bersyarikat pada kerja. Itu muttasil. Kedua-dua mustahil sebab ternapi keesaan pada perbuatan. Ternapi keesaan pada perbuatan. Bekerjasama pun ternapi keesaan pada perbuatan. Bersyarikat, syirik pada perbuatan dipanggil. Hak berasing-asing kerja ni, hak ni pun menafikan keesaan pada perbuatan. Cuma yang bezanya, bekerjasama pada perbuatan ini khilaf ulama pada kufur. Hak munfasil berasing-asing kerja, ijma' ulama kufur. Itu je beza dia. Muttasil bekerjasama pada perbuatan, berpegang seumpama tu khilaf ulama, sama ada pegangan ni kafir kekal neraka selama-lama, ataupun pegangan yang seumpama ni dipanggil pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Fasik lagi mubtadi'. Ada kitab kita ni akan ceritalah hak pegangan fasik lagi mubtadi' dia panggil. Contoh dalam kitab Pati Paridah muka surat 23 tu. Surat 23. Dipasik lagi mubtadi' ni mula daripada baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 23. Nak ambil dulu sikit orang kitab kita cerita fasik lagi mubtadi'. Dia kena ingat juga ni istilah ni. Muka surat 23 baris yang ke-8 daripada bawah. Hak ning ni hak kam muttasil. Hak kam munfasil hak atas. Hak atas tu baris yang ke-7 daripada atas. Tu hak kam munfasil. Tu kafir ijma' ulama. Tu kam munfasil. Mana hak kam nak cakap mana dulu? Kita ambil hak kam munfasil. Hak atas tu baris yang ke-7, baris yang ke-8 daripada atas. Barang siapa aqtiqa illah sendiri, umpama gerak anak jari bekas pada bergerak cicing dengan tidak iradah dan kudrah daripada Allah, atau tabi'ah semula jadi sendiri, umpama panas api yang bekas pada menghanguskan dengan tidak kudrah iradah daripada Allah. Ini munfasil ni. Maknanya api itu menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan kudrah dan iradah Allah. Apa hukum dia? Maka tidak khilaf pada kufurnya. Ijma' ulama kafir pegangan ni. Maknanya api menghanguskan secara tabi'i, semula jadi, tidak kudrah iradah daripada, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil kam munfasil. Buat langit, buat bumi Allah, buat manusia Allah, buat api Allah, buat pisah Allah,
Allah. Tu hijab Allah. Tak ada kait dengan makhluk. Sampai masa api itu menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Hak ni mana apa ni? Berasing-asing tagang, berasing-asing kerja. Tak ada kena dengan Allah ni. Api menghanguskan secara sendiri-sendiri, pisau memutuskan secara sendiri-sendiri. Mana apa ni? Tak ada kait dengan perbuatan Allah di situ. Ini panggil apa ni? Munfasil, berasing-asing terus. Tak ada kaitan pun dengan Tuhan. Berasing-asing, munfasil. Maka tiada khilaf pada kufurnya ijma' ulama kafir. Berpegang seumpama ni, semayang puasa kena qada kembali. Hak pergi Mekah haji tu kena pergi semula. Sebab orang kafir tak sah semayang, tak sah puasa, tak sah pergi Mekah. Ni kafir i'tikad ni. Sahih orang Islam. Kalau tak takkan dia semayang, kalau tak takkan dia puasa, kalau tak takkan dia pergi Mekah. Zahirnya orang Islam, tapi pegangannya kafir. Zahir orang Islam, tapi pegangan kafir. Sebab apa? Dia berpegang api menghanguskan sendiri-sendiri, tak ada kaitan dengan Tuhan. Atau panggil berasing-asing. Buat lain-lain tu Allah buat hangus api semata-mata, buat putus pisah semata-mata. Kau panggil berasing-asing tu kan, suku-suku hijau tu kan. Atau dia panggil kam munfasil, pada perbuatan. Ada ni kam munfasil, beberapa bilangan, berbilang tukang buat, tapi berbilang tukang buat pun hijau masing-masing. Hijau Allah suku, hijau api, hijau pisah suku. Api hijau dia menghanguskan, tak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tak kait dengan perbuatan Allah. Pisau memutuskan berasingan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini dipanggil kam munfasil. Ini tiada khilaf pada kufur. Mana apa? Ijma' ulama kafir. Kalau mati dalam pegangan seumpama ni, kekal neraka selama-lamanya. Zahir orang Islam, dia mati, jenazahnya dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, ditanam di perkuburan orang Islam. Sebab orang Islam. Dah kata kufur, pegangan. Kita jangan lupa dahulu pembicaraan kita Pati Paridah berkaitan dengan pembahagian dalam agama. Islam, iman dan ihsan. Islam lain, iman lain, ihsan lain. Ni tiga bahagian dalam agama. Mana dia orang Islam tapi pegangannya kafir. Ni pegangan kafir ijma' ulama. Berasing-asing tu, faham tak ni? Berasing-asing tu. Sama juga bergeraknya cincin, jari yang menggerakkan, tidak berkait dengan iradah dan kudrah daripada Allah. Itu pun kafir ijma' ulama. Dan kalau keesaan perbuatan mana? Gerak jari pun Allah buat, gerak cicing pun kudrah dan iradah Allah. Allah buat juga. Sebab apa? Keesaan pada perbuatan. Apa yang berlaku, kesemuanya perbuatan Allah. Gerak tangan Allah buat, gerak cicing Allah buat. Di tangan ada semut gerak Allah buat. Di tangan ada kumang bergerak Allah buat. Di tangan ada habuk bergerak Allah buat. Keesaan pada perbuatan. Mati molek ni. Ni saya sebut dah sebelum ni, kita akan masuk pembicaraan kudrah dan iradah. Tapi nak masuk pembicaraan kudrah iradah, wahdaniyah tu mati molek. Wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada zat Allah Tuhan yang satu, clear orang Islam. Wahdaniyah pada sifat kudrah Allah satu, sifat iradah Allah satu. Kalau dua kudrah dia Allah berbilang, satu je kudrah dia Allah, itu tetap dah. Ni wahdaniyah pada perbuatan. Ni wahdaniyah pada perbuatan ni. Ni mati molek, mati molek. Ni kejap molek. Kita nak pergi pada kudrah dan iradah. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan?
keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan Allah. Dan makhluk tidak ada perbuatan sama sekali, makhluk tidak ada peranan sama sekali, walaupun sebesar zarah. Mati situ je dulu. Dah duk berlaku. Inilah perbuatan Allah. Ni kadang-kadang dia kata dah apa dah ni apa zahir. Zahir makhluk yang buat. Kalau berpegang sebagaimana zahir, ni bicara ni. Kalau pegang cara zahir, api kuat hangus zahirnya. Api pisah tajam putus zahirnya. Pisah. Gerak tangan, gerak jari, cicing bergerak, zahirnya. Gerak kerana tupang tangan yang bergerak tu lah, zahirnya. Kita pun berpegang sebagaimana zahir. Habis cerita. Ini gaib belaka ni. Zahir ya sungguh. Zahir api, zahir pisah, zahir nasi, zahir air yang buat, zahir kita yang buat. Memang zahir makhluk, tapi sekalian perbuatan Allah ini dipanggil perkara gaib. Ketentuan Allah pada azal, hak tu malaikat pun dah tahu, hak tu gaib. Sampai masa sebagaimana ketentuan azali berlaku sekarang. Hak berlaku sekarang ni gaib juga perbuatan Allah, zahir perbuatan makhluk. Kalau tidak ditanamkan dengan akidah allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada gaib, maka akan berpegang dengan hak zahir. Zahir kok makhluk yang buat. Tak ada dah lah, habis cerita dah. Ada. Tak masuk dalam ayat allazina yu'minuna bil ghaibi, barulah wa yuqimunas salah. Yang pertamanya allazina yu'minuna bil ghaib, itu yang pertama. Dia gaib belaka ni. Ketentuan azali hanya Allah yang mengetahui. Sampai masa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ai ni sebab apa? Dia pegang hak zahir. Cerita hak gaib gak dia mulalah payah, papah jadi. Payah nak terima. Dah lama kening. Lama kening apa? Hak berlaku keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni tauhid ini. Ni ngaji tauhid ni. Nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ni nak kejak di kalimah la ilaha illallah. Nak pegang kejak kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan. Ni kalimat dia panggil apa? La ilaha illallah dia panggil kalimatut tauhid, dia panggil. La ilaha illallah dia panggil apa? Kalimatut tauhid. Kalimah mengesakan Allah. Ni kita nak mati dengan la ilaha illallah. Kalau berpegang ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah, dia tidak ada tauhid. Mulut duduk la ilaha illallah 1000 juta kali sekalipun, tak ada nilai. Kalau di akhir kalam dia la ilaha illallah, tapi di pegangan tidak ada tauhid, tak ada nilai. Kita nak ucap la ilaha illallah, ni pegangan kita mentauhidkan Allah, kalimatut tauhid. Mentauhidkan Allah mana? Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ni mati molek ni akhir zaman ni. Akhir zaman ni, kalaulah dalam pengajaran tu salah dalam pengajaran, dalam bab fiqh, dalam bab hukum hakam, ibadah, dalam bab muamalah, salah huraian dia salah. Bab muamalah huraian dia salah. Ada selalu orang yang memperjelaskan, apa yang diajar dalam TV sekian pada pukul sekian
tajuk programnya sekian. Hak dia ajar tu salah. Ada lalu orang yang memperbetulkan. Tapi malam kalau berlaku kesilapan tauhid dalam pengajaran, tidak ada sebarang respon. Tapi kalau ada kesilapan dalam bab fiqh, ada respon. Mana baguslah bila ada kesalahan dalam bab pengajaran agama, orang yang mengetahui memang dia kena bagi peringatan, dia kena tegur balik, dia kena beritahu salah hak ustaz tu bawa bagus. Tapi kenapa apabila berlaku salah dalam bab pegangan, tidak ada sebarang respon. Ini akhir zaman. Walaupun kalau kita ngajilah ni kaedah sifat 20, setakat keesaan pada perbuatan ni tak ada cerita mana. Simple saja keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan Allah. Mati gitu je. Masa saya ngaji dulu gitu je. Mati gitu je. Kita dah soal, dah. Lama kening, tak ada lama kening. Terima gitu je. Sudah. Ini perkara gaib. Ada hak dia. Yang mana kita boleh pergi ada setakat dia je. Dah kalau gitu gini apa gini. Kalau kita bak qada qadar, bak keesaan pada perbuatan ni, kalau kita pergi korek usul, kalau dengan tugu-tugu hak jenis tegah, nyakit jawapan dia. Boleh nyakit hak jenis tegah. Ada ni. Hak jenis tegah. Tak kata backing kan bunyi bahasa lain pula. Hak jenis tegah. Ke sama je backing dengan tegah. Tak, dia bukan backing. Dia okey. Tapi kalau bab pegangan dia jadi ada ni. Kalau bab pekoh ni kalau kita cakap salah tu tak betul tu. Makna apa ni? Disebut salah tu maknanya secara lembut je. Tapi jangan bab pegangan. Bab pegangan nampak selalu. Dengan mukanya, dengan nada percakapannya, tak boleh. Mana nampak ketegasan. Kadang-kadang kita hanya bertanya, berpandukan kepada soalan orang korek ni. Kita tak korek gitu. Kita buat tanya macam mana tu nak jawab. Dengan kita kena nyakit. Dengan kita kena. Macam kita dah yang korek gitu lah. Kita tak korek dah. Ada korek. Nak usul ni. Kenapa Allah belaka? Kenapa dah apa guna Allah buat manusia sebagai khalifah kalau Allah belaka? Kenapa Allah belaka? Tanya gitu. Yang bertanya telah kena. Tapi tu gudaklah kata yang bertanya tu tahu dah. Hak bertanya tu tanya soalan orang lain. Tapi nak ceritanya salah. Duduk bahas-bahas gitu. Duk usul-usul gitu. Duk persoal-persoal gitu. Lalu keesaan pada perbuatan Allah belaka. Apa perlu Allah buat? Allah lantik manusia sebagai khalifah atas muka bumi. Kalau hak Allah Ta'ala belaka. Hak ni memang kita kata kok. Abang ni damah kena. Apa tak damah? Apa damah? Damah apa? Stepek kena muka. Tapi doklah mana dari segi tu guru ni tegas. Sebab apa? Ada hak dia. Kenapa? Kita ni boleh nak tanya kenapa, bukan tak boleh. Tetapi sesama kita boleh lah. Kenapa awak buat gini? Saya tak tenang awak buat gini ni. Kenapa? Boleh kita persoal. Sebab apa? Sebab kita sesama kita. Tengok siapa handalan. Kalau dia handalan, dia akan lawan balik kita. Kalau dia tak handalan, dia takut kita dipesenyak. Kalau dia handalan, kenapa kamu buat gini? Saya tak kenal buat gini. Hak handalan, kau nak aku kena buat. Mu nak kena. Tu handalan. Sama kita bolehlah nak berlawan. Dengan Tuhan kita boleh tanya. Kenapa? Boleh tanya. Boleh tanya Tuhan. Kenapa ya Allah engkau jadikan manusia sebagai khalifah, tapi apa yang berlaku semua perbuatan engkau ya Allah? Mana? Boleh nak buat handalan dengan Allah Ta'ala. Dengan kita bolehlah nak buat handalan, nak tanya, nak persoal. Dengan Tuhan kita terima sudahlah. Tapi akal jadilah. Ni banyak dalam masyarakat kita ni.
Banyak. Kita mengaji pula malaikah, tugas-tugas malaikah. Malaikah, tugas-tugas malaikah. Menurunkan hujan, menurunkan rezeki, meniupkan roh, cabut roh, tugas-tugas malaikah. Tapi keesaan pada perbuatan, apa yang berlaku itu bukan perbuatan malaikah, perbuatan Allah Ta'ala jua, bukan perbuatan makhluk termasuk malaikah. Dah, apa perlu Allah jadikan malaikah? Kalau malaikah pun tak ibkah? Ni handalang, nak tanya kerjaan Tuhan, sudahlah. Lepas tu kata, kalau kena dengan tajuk ni, salah tanya, tegas. Tunggu tegas dalam bab ni. Sebab apa? Cerita begitu, faham, pegang. Tak usah duk soal kerja Tuhan. Kenapa? Tak ada soal. Kan senang kan kalau kita duk soal. Tapi bagi setengah orang, tak boleh terima gitu saja. Kita ada akal kan. Tuhan jadikan kita berakal kan. Apa guna kita ada akal? Kita tak boleh persoal. Ni. Dia ingat akal dia tu boleh lanjut nak tanya Tuhan orang kali. Ni orang panggil apa? Manusia yang tidak mengenal Tuhan. Manusia yang tidak mengenal diri dan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Diri kita hamba. Hamba yang daif. Kan kita? Kita sedar tak kita hamba yang daif? Kita sedar kita hamba yang daif. Daif tu daifnya kok mana daif ni? Lemah kerana tak lewat langit. Lemah kerana tak lewat bumi. Lemah kat tu je. Lemah kita tidak ada sebarang peranan. Itu lemah. Kita kenal Allah yang amat kuasa, qadir, ala kulli syai'in qadir. Allah amat kuasa atas tiap sesuatu. Amat kuasa Allah ni setakat wak langit, setakat wak bumi, setakat wak manusia. Lepas tu manusia buat sendiri. Dah amat kuasa umum ta'alluq kudrah Allah. Semua adalah perbuatan Allah. Manusia Tuhan buat, gerak-geri manusia Tuhan buat. Apa yang berlaku semua Tuhan buat. Itu nak kenal Allah yang amat kuasa, dengan bahawa semuanya adalah datang dari kekuasaan Allah, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Tu nak kenal Allah. Lemah kita ni tak ada apa-apa peranan. Kita faham lemah kita setakat tak boleh buat benda besar-besar. Sekarang apa yang berlaku, kesemuanya perbuatan hamba sendiri. Allah letak dah kudrah di hamba, hamba buat sendiri. Itu dia panggil kuasa. Itu dia panggil kuasa. Kuasa dah tu bukan lemah. Hamba yang kuasa. Tak panggil lemah dah gitu. Baliknya pula, sebaliknya, Tuhan amat kuasa. Tak jadi amat kuasa dah. Sebab ada bukan perbuatan dia, Tuhan jadi lemah. Sebab Tuhan sebut kuasa, kena hak dia belaka. Makhluk sebut lemah, tak ada apa satu. Kalau makhluk yang dijadikan oleh Allah ni memberi bekah pada setengah-setengah perbuatan, kuasa dah panggilnya. Bila makhluk ni kuasa, sebaliknya Tuhan dipanggil lemah. Lemah apa setakat tu je Tuhan tak buat, hak lain Tuhan buat. Sebut kata kuasa Tuhan, hak dia belaka, baru panggil kuasa. Baru kena dengan Tuhan yang kuasa. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba ada bukan hak dia, jadi lemah lalu dah. Kalau makhluk ada perbuatan dia sendiri secara mutlak, kuasa dah. Dah kalau kata hamba lemah ni lemah ke mana, tak ada benda satu. Dah panggil Tuhan mak kuasa, hak dia belaka. Nak kenal diri, nak kenal Tuhan ni. Jangan nak tukar sini. Panggil bertukar antara kita dengan Tuhan pula dah. Kalau tukar antara kita dengan Tuhan, buat amal ibadat saja je. Tak ada nilai, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita hakiki ni. Kalau kata orang tu kuasa tu majazi je, tak apa. Tu cerita majazi tak salah. Di masjid ni siapa yang kuasa? Wajar siapa yang kuasa. Di tempat ni siapa yang kuasa? Di negeri ni siapa yang kuasa? Di negara ni siapa yang kuasa? Itu majaz je. Letak je kepada makhluk.
Itu tak salah tu. Dalam satu keluarga, siapa yang berkuasa? Dalam satu keluarga, siapa yang paling kuasa? Ayah yang paling kuasa. Itu cerita majazi je. Tak salah kata gitu. Tapi hakikinya, hamba yang lemah. Kena faham lemah. Apa dia lemah? Hak hakiki dia, apa dia lemah? Tidak ada apa sekara pun. Itu lemah. Apa makna Tuhan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan amat kuasa. Hak dia belaka. Tuhan ni bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftikar. Apa istighna Allah? Allah terkaya daripada segala-galanya. Allah nak buat apa-apa, dia buat sendiri. Baru terkaya panggil. Tapi kalau nak buat apa-apa, malaikat tu kan buat. Kalau nak buat apa-apa, manusia tu kan buat. Tidak istighna Allah, tidak terkaya Allah. Allah berharap juga pada malaikat, kepada hamba untuk buat sebahagian pekerjaan. Luput sifat istighna Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nak kenal Tuhan yang istighna, yang terkaya daripada segala-gala, yang iftikar, yang segala-gala hanya berkehendak kepada Allah. Sebab apa? Sebab segala-gala langsung tidak ada perbuatan, tidak ada peranan, langsung tidak ada kuasa. Yang hakikinya begitu. Mana? Tak adanya pengajian tauhid, pengajian akidah sampai jadi payah je. Jadi payah. Kita duk ngaji gini tak ada masalah. Duk dengar gini tak ada masalah. Orang-orang memang tak ada latar belakang agama, tak pernah mari majlis surah. Mayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal. Haji umrah tu saya dah ceritalah hak wajib, hak sunat pun rajin lagi. Tapi tak ada bab pegangan. Sebut kata hamba yang lemah, sebut kata makhluk lemah, makhluk termasuk malaikat. Makhluk lemah, tidak ada sebarang peranan. Tapi jangan lupalah kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi diri pilih hamba perbuatan Allah, diri perbuatan usaha hamba perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lucu keesaan pada perbuatan. Apa yang berlaku? Semuanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hangus Allah buat, putuh Allah buat, gerak cicing Allah buat. Tiba-tiba lucu daripada perbuatan Allah. Cicing bergerak, hanya tupang turuk tangan yang bergerak, yang tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Tu kapi ijma' ulama. Bisa api menghanguskan dengan secara tabi'i, tak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Bisa memutuskan secara tabi'i, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tak berkait dengan kehendak dan perbuatan Allah. Atau kafir ijma' ulama, dipanggil kam munfasil pada perbuatan. Ni hak di Musa 23 ni, tanda dulu. Kita tunggu hak dua petok di bawah tu. Tu kedua-dua petok di bawah tu kam muttasil lah kita. Hak kam muttasil. Hak tadi api secara tabi'i menjadi menghanguskan, itu kam munfasil. Tak ada kait dengan Tuhan, tak ada. Api itu sendiri-sendiri. Pisau itu sendiri-sendiri, tidak berkait dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Munfasil itu kapi. Kena cerita hak muttasil pula ni. Hak kam muttasil. Barang siapa, jadi kita baca kat depan dulu jadi tau. Baca Musa 23. Dan kita nak pelaga dengan kam munfasil tu hak mana, kam muttasil tu hak mana. Kita tengok kam muttasil pula, bekerjasama. Barang siapa i'tiqad, ia memberi bekah pada umpama menghangus tu, yang beri bekahnya siapa? Ialah yang beri bekah tu quwwatun, qaf waw ta marbutah, quwwatun bahasa Arab, quwwah kekuatan terjemahan kita. Quwwah tu bahasa Arab. Quwwah panas api yang Allah lah menjadikan panas padanya. Baca ayat tu molek tu. Allah lah. Ni macam pesan cakap kampung tau. Ialah yang bekas tu, ialah kuwah
kekuatan panah api. Kuah kepanasan panah api ni mari mana ni? Allah lah menjadikan panah padanya pada api. Hak tadi, hak kam munfasil, hak kapi ijma' ulama ni, api secara tabi'i semula jadi sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kepanasan yang Tuhan buat di api tu. Hak tu kam munfasil. Hak ni kam muttasil ni, api menghanguskan, tetapi dengan kuah kepanasan yang Tuhan letak di api. Sekarang ni api Tuhan buat, panas di api, kuah kepanasan di api tu mari mana? Tuhan yang buat. Mari Tuhan tu panas tu, sampai masa panas tu pula yang memainkan peranan menghanguskan pula. Ni panggil apa ni? Jadi hangus perbuatan Allah separuh. Mana? Allah letak panas di api. Lepas tu separuh lagi panas tu pula yang menghanguskan. Ini dipanggil berkongsi, bersyarikat, bekerjasama pada perbuatan menghangus tu. Ini dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Ada? Dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Memang quwwatul hararah dia panggil. Kekuatan panas tu. Quwwatul hararah, kekuatan panas tu. Mari mana kekuatan panas di api yang Allah yang bubuh situ. Allah buat. Terus mana panas tu Allah buat. Sampai masa hangus, panas Tuhan buat tu. Panas Tuhan letak tu pula menghanguskan. Maknanya jadi hangus kerana Allah letak kepanasan di api, jadi hangus kerana kepanasan tu yang buat pula. Apa panggil apa ni? Bekerjasama. Kerja Allah separuh, kerja kepanasan tu separuh. Ini dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Hak kan munfasil ni, kepanasan tu bukan Allah yang bubuh, tak kait dengan Allah. Memang api tu panas, dengan sendiri-sendiri api yang panas tu menghanguskan, tak ada kait dengan Tuhan tu. Hak tu panggil apa ni? Kerja menghanguskan, kerja api tu secara tabi'i, secara semula jadi, secara sendiri-sendiri, secara bahasa dia, secara peseng dia, tidak berkait dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil munfasil, berasing-asing kerja. Hak ni bekerjasama. Jadi hangus tu betul lah pak api yang menghanguskan, tapi api menghanguskan tu dengan gapa? Dengan kuwatul hararah, kekuatan panas tu. Kekuatan panas tu siapa yang bubuh di api tu? Allah yang bubuh. Maka jadi hangus ni ada dua situ, Allah dan kekuatan panas. Apa panggil apa ni? Bekerjasama, muttasil pada perbuatan. Gimana? Saya pun ngajar dalam bab ni, nak selu suara tak jadi. Balik karang serok. Nak buat guna, nak buat dia jadi relax je, steady je. Apa guna? Guna. Dia boleh guna nada tinggi, suara jadi serau. Jadi sekarang ni, barang siapa i'tiqad yang bekah pada umpama menghangus ni, ialah yang bekah ni kuwah panas. Mana kuwah? Kekuatan panas tu, api. Mari mana kuah panah api ni? Yang Allah lah, Allah lah yang menjadikan panas padanya pada api. Ni mana apa di sini? Separuh-separuh, bersyarikat, bermuafakat, bekerjasama, berkongsi pada perbuatan menghangus. Api menghanguskan, tapi bukan sendiri dengan panah ada di api. Panah tu Allah buat. Jadi makna hangus ni sebahagiannya Allah jugalah. Kalau Allah tidak jadikan panah di api, tak jadi apa api itu, tak nak menghanguskan.
Tapi perbuatan Allah tidak ke semua, tidak keesaan dengan bahawa ke semua hak dia. Dah Allah letak panah di api, siap kerja Allah, siap perbuatan Allah. Lepas tu panah pula yang memainkan peranan. Ni tauhid seumpama ni sama juga. Yang memutuskan adalah pisau, tapi pisau memutuskan dengan kekuatan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Ada ni, dengan kekuatan tajam yang Tuhan letak di mata pisau, Tuhan jadikan pisau, Tuhan bubuh di mata pisau ketajaman, kuah tu, kekuatan tajam di mata pisau. Sampai masa kuah tu memutuskan sendiri. Ini sama lah juga. Allah letak khasiat di obat, Allah jadikan khasiat di pemakanan. Sampai masa khasiat yang Tuhan letak di obat, di pemakanan, yang mensihat, yang menyembuhkan penyakit kita. Jadi sehat kita lepas makan obat, lepas makan pemakanan, jadi sembuh dengan khasiat yang Tuhan bubuh di obat dan pemakanan. Ada panggil apa ni? Bersyarikat. Ini tidak keesaan pada perbuatan. Ada. Ini dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Ini kena biar ngapa molek. Biar ngapa molek. Kitab masing-masing ada, ambil kam munfasil, mana tepat dia? Pada kitab kita mushaf 23. Kam muttasil, ni mushaf 23. Mana pemuttasil? Tuhan separuh, Tuhan letak panah di api, Tuhan letak tajam di pisau, Tuhan letak khasiat di obat dan pemakanan. Itu kerja Allah separuh. Separuh lagi ni kerja kuah yang Tuhan letak di api, di pisau, di obat dan pemakanan. Hak tu pula yang buat. Panggil apa ni? Bekerjasama, berkongsi kerja, bersyarikat, syirik pada perbuatan dia panggil. Ini syirik-syirik ni. Faham? Apa hukum pasal ni? Sebab ni ada sikit ni, ada sikit. Taklah sepenuhnya perbuatan makhluk. Hukam munfasil, api menghanguskan secara sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam yang Tuhan letak di api. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau. Obat pemakanan menyembuhkan sendiri-sendiri, tak ada kaitan dengan khasiat yang Tuhan letak di obat dan di pemakanan. Itu kam munfasil, kafir ijma' ulama. Hak ni pula ni, hak kam muttasil ni. Apa hukum dia? Hukum di sini hak disebut fasik mubtadi' ni. Maka orang itu, orang yang berpegang api menghanguskan dengan kuah kepanasan yang Tuhan bubuh di api. Hak kam muttasil pada perbuatan. Macam mana hukum pegangan mereka ni? Maka orang itu fasik, mengerjakan dosa besar, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fasik tak ada nilai di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Fasik orang yang mengerjakan dosa besar, orang yang rosak dalam agama, lagi mubtadi'. Tengok molek tu, mubtadi'. Diterjemah di dalam tu yang merengkah-rengkah. Faham merengkah-rengkah? Mereka-reka, mengada-adakan. Tu merengkah-rengkah ni, mereka-reka, mengada-adakan. Merengkah, mereka i'tikad yang tiada pada masa Nabi dan pada masa sahabat. Orang panggil apa ni? Orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah dia panggil. Apa bid'ah di sini? Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah pada pegangan. Ni bid'ah pada pegangan ni. Hak bab syariat tu, hak ni kata bid'ah, hak ni kata sunat. Hak tu kecil. Ni bid'ah pada pegangan ni, khilaf kafir ataupun dosa besar. Hak ni yang kita nak bicara. Bid'ah i'tiqadiyah dia panggil. Maka orang itu fasik, berpegang dengan akidah yang rosak, akidah yang berdosa besar. Lagi mubtadi', pegangan yang bid'ah, bid'ah dalalah, bid'ah sesat,
tempatnya neraka. Akidah yang fasik ni, kita fasik tinggal semayang tu. Orang yang melakukan dosa besar tinggal puasa, fasik. Orang berjudi, fasik. Orang minum arak, fasik. Orang berzina, fasik. Orang berjudi, dia mengerjakan dosa besar, fasik dia. Tapi orang berjudi ni berjudi 24 jam. Orang minum arak 24 jam. Orang berzina 24 jam, mati dia. Hak kerja ambil upah berzina, pelacur pun tidak berzina 24 jam. Tapi berdosa besar lah dianya. Tapi berzina 24 jam ke tak? Tak. Malaikat catat dosa besar 24 jam? Tidak. Mereka yang berpegang dengan akidah seumpama ni, malaikat catat dosa besar setiap saat. Ada ni. Kemudian dosa besar tinggal semayang, dosa besar tinggal puasa, dosa besar berjudi, dosa besar minum arak, dosa besar berzina, dosa besar akidah ni dosa besar. Mana paling besar dosa? Ni besar lagi ni. Ni besar lagi ni. Ni khilaf pada kafir ni. Ada ni. Ini orang yang mensyirikkan Allah ni. Dosa besar ni besar daripada dosa besar hak tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina lagi. Jangan salah faham, hak tu dosa besar belaka tu. Tinggal semayang, tinggal puasa, dak cerita dah besarnya dosa. Tapi mana besar dosa pegangan ni? Hak kata fasik ni, setengah ulama kata kafir, bukan fasik. Tu sudah cerita bab dosa dah lah, bab kafir tu. Ni hak dak kafir ni. Tapi fasik lagi mubtadi'. Malaikat catat setiap saat dosa besar ni. Bayangkan orang yang berpegang dengan akidah dosa besar ni, dia semayang. Semayang comel pekoh dia, sah. Dia puasa, comel pekoh dia, sah. Dia mengerjakan haji, comel pekoh dia, sah. Tapi setiap saat dia semayang, setiap saat dia puasa Ramadan, setiap saat hidup Mekah, malaikat catat ni dosa ni. Ada pahala semayang, ada pahala puasa, ada pahala pergi Mekah. Walaupun tak kena qada sebab sah, pahala ada ke tak? Ni. Sebab apa? Sebab tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu fasik, lagi mubtadi', dan pada kufurnya khilaf. Kafir ke tak? Khilaf ulama. Kata setengah, bukan fasik, bukan kafir, kata setengah. Dan yang rajih, yang kuat dalil, tidak kufur, tak kafir. Fasik mubtadi', tidak kafir. Sebab apa? Kerana tidak kafir, kerana dia ada sikit campur dengan Tuhan, ada sikit sandar dengan Tuhan. Hangus tu mari mana tu? Mari dia tajam hak Tuhan bubuh. Putus tu mari mana tu? Mari daripada hangus mari mana? Mari daripada panah hak Tuhan bubuh. Putus mari mana? Mari daripada tajam hak Tuhan bubuh. Sembuh penyakit mari mana? Mari daripada khasiat kandungan diobat diberikan hak Tuhan bubuh. Dia ada sandar dengan Tuhan. Tapi tidak keesaan, bekerjasama, tapi ada sandar dengan Tuhan. Pandangan yang muktamad, tak hukum kafir. Tapi ingat baik, fasik lagi mubtadi'. Amal ibadah tidak ada pahala. Setiap saat malaikat catat dosa besar. Macam mana kita nak menghadapi khatimah kesudahan kalau orang seumpama ni? Walaupun tak hukum kafir pandangan muktamad sekalipun. Hakam muttasil ni berhubung ni, yang bersyarikat ni. Ini sama juga yang di bawah ni. Hak ni kan muttasil juga ni. Dan jadi fasik lagi mubtadi'. Fasik mubtadi' juga macam hak api menghanguskan dengan kuah panas itu letak di api ni. Sama je ni. Dan jadi fasik lagi mubtadi'. Fasik berakidah dengan akidah dosa besar. Mubtadi' berpegang mereka-reka pegangan yang tak ada pada masa Nabi. Fasik lagi mubtadi' pada kufurnya khilaf. Dan yang rajihnya kuat dalil tidak kafir juga, sama macam tadilah. Kafir ke tak pegangan ni? Khilaf ulama. Di pandangan yang kuat dalil tak kafir.
Fasik lagi mubtadi'. Siapa ni? Orang yang i'tiqad. Ini qadariyah ni. Orang yang i'tiqad manusialah. Dia tulis ayat gitu. Lahu lagi lah tu jadi lahu bahasa Arab siap. Manusialah yang berkah. Manusia yang berkah pada perbuatannya. Manusia bekas sendiri pada perbuatan manusia, tetapi manusia bekas pada perbuatan manusia ni dengan kudrah Allah, dengan kudrah Allah yang menjadi pada tubuh orang itu. Dengan bukan kudrah Allah ni, kudrah Allah di zat Allah tu, kudrah yang Allah Ta'ala bubuh di tubuh. Hak ni qadariyah. Kudrah tenaga ni, gerai apa? Energi apa panggil? Kudrah tenaga, energi kekuatan di tubuh kita ni Allah bubuh sampai masa manusialah memberi bekah pada perbuatan manusia sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Inilah Mu'tazilah Qadariyah. Hak saya sebut mengulpah. Hak ada orang mengajar sifat 20, kalaulah kudrah Tuhan letak dia hamba tak beri bekah, tak ada guna dia kata. Hak ni kalau ngadak dengan tugu ni gak pakai kanding sampai luar tikak lah jawapan dia. Sungguh. Kalau lagi jumpa tugu, kalaulah kudrah ada di hamba ni Tuhan letak, lepas tu tak beri bekah juga, tak beri bekah pula. Apa faedah Tuhan letak kudrah di hamba tak beri bekah? Macam Allah buat benda tak ada faedah pula dah. Maknanya terkandung ikut tikak ah. Ni ada orang ngajar di terkandung kita seumpama ni. Ngajar sifat 20. Ini sesak orang panggil. Sesak pada bab pegangan. Kafir ke tak khilaf ulama. Pakai akal. Dan kalau Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah di hamba tak beri bekah, apa guna Tuhan letak? Saja pula Tuhan letak. Ada ke benda Tuhan buat saja? Tuhan buat mesti ada faedah. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu lepas yang beri bekah, barulah ada faedah. Memang terkandung ikut tikak ah. Pegang kan ikut tikak, pegang ikat di mana-mana pokok, lepas kenggu. Baru orang pasang gini. Nak ajar ilmu tauhid, dia sendiri pun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Hak kamu tasiyah. Nak ajar ilmu tauhid kan? Di sini tak ada tauhid. Jadi qadariyah, Allah letak kudrah di hamba. Kemudian kudrah di hamba inilah pula yang memberi bekah. Kudrah di hamba ni pula beri bekah. Oh, bukan Allah dah yang jadi gerak tubuh badan kita. Kudrah yang beri bekah. Akhirnya berhasil pekerjaan kita. Kudrah yang beri bekah. Ni dia panggil apa ni? Muttasil pada perbuatan. Macam ada pegangan ni, fasik lagi mubtadi'. Kata seorang ulama kafir. Yana. Kemudian antara Tuhan letak panah di api, dia misal kitab dua, panah di api, tajam di pisah. Tuhan letak dia. Biasa kitab buat misal dua. Sini bagi misal saja ni. Panah di api. Tuhan letak panah di api, panas menghanguskan. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah yang berberkah. Nampak serupa dah tu? Tuhan letak panah di api, sampai masa panah tu yang menghanguskan. Tuhan letak kudrah di manusia, sampai masa manusia itulah yang berberkah pada perbuatan manusia, tapi dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di manusia. Sama tak? Ada ni. Tuhan jadikan api, Tuhan jadikan panah di api, Tuhan jadikan manusia, Tuhan jadikan kudrah di manusia, sampai masa panah di api menghanguskan, sampai masa kudrah di manusia inilah yang berkah pada perbuatan. Sama tak? Dia pasang sama je tu.
Hukum pun sama. Fasik lagi murtad. Kata setengah kafir sama. Tapi nama puak ni namanya tak sama. Hak masalah Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah di bekah dipanggil Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah hak regu kepada Jabariyah, sama-sama sesat. Adapun selain daripada hamba, Qadariyah ni hanya satu sahaja, berkait dengan hamba. Tuhan letak kudrah di hamba, Tuhan letak tenaga di hamba, kemudian hamba tu sendiri dengan menggunakan kudrah tu yang berkah. Tu je hak Qadariyah, berkait dengan hamba saja, berkait dengan manusia. Adapun Tuhan letak panah di api, Tuhan letak tajam di pisau, itu bukan Qadariyah. Itu dipanggil puak tabaiyin, dipanggil puak tabaiyin, puak yang berpegang dengan tabi'i, semula jadi. Ni sebab kadang-kadang hak api menghanguskan dengan panah yang Tuhan letak di api, pisau memutuskan dengan tajam Tuhan letak di pisau. Ada orang kata Mu'tazilah Qadariyah, dia kata dah itu kan Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah hanya berkait dengan Tuhan letak kudrah di hamba, itu je. Hak ni Tuhan letak panah di api, Tuhan letak tajam di pisau, ini dipanggil puak tabaiyin. Puak tabaiyin dipecah dua. Puak tabaiyin, puak yang berpegang secara tabi'i, semula jadi. Yang pertama tadi tabai juga tu, hak kan munfasil tu, api menghanguskan sendiri-sendiri, tak berkait dengan panah Tuhan letak di api. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam Tuhan letak di pisau. Hak kan munfasil, hak kafir ijma' ulama, ni tabai juga, hak kafir. Api menghanguskan dengan panah yang Tuhan letak di api. Api menghanguskan sendiri-sendiri dengan panah yang Tuhan letak di api. Pisau memutuskan sendiri-sendiri dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Ini tabaiyin, hak fasik, hak mubtadi'. Tu je beza dia. Ada? Jadi beza tu. Hak kan munfasil, hak kafir ijma' ulama, api menghanguskan, pisau memutuskan sendiri-sendiri, tak kait dengan Allah. Hak ni ialah api menghanguskan sendiri, tapi dengan panah Tuhan letak di api. Pisau memutuskan sendiri tabi'i, semula jadi, tapi dengan tajam Tuhan busi tu. Ini tabi'i, hak fasik. Tapi tabi'i lah dipanggil dua-dua ni. Tapi hak tabi'i, hak kan munfasil, api sendiri-sendiri, tak kait dengan panah Tuhan letak di api menghanguskan. Atau kafir ijma' ulama. Tabai hak kan muttasil, api menghanguskan sendiri-sendiri dengan kekuatan panas yang Tuhan letak di api. Itu hak kan muttasil. Ini fasik lagi mubtadi', khilaf pada kafir. Setengah kata kafir juga. Faham tak? Hak Qadariyah hanyalah membabitkan hamba. Hamba berbekah pada perbuatan hamba dengan kudrah tenaga yang Tuhan bubuh di hamba. Ini hak kan muttasil, Mu'tazilah Qadariyah. Adapun kalau hamba, manusialah yang berbekah. Manusialah yang berkah sebagaimana Zahir. Mana Zahir? Tak, kita yang berkah. Ni sekarang ni. Zahirnya siapa yang berkah? Kalau macam saya sekarang ni, menggerakkan ni mulut, menggerakkan lidah, membunyikan suara. Zahir saya buat. Kemudian yang mendengar pula, Zahirnya siapa yang mendengar? Yang mendengarlah tak ada telinga sendiri. Zahirnya manusialah yang buat dengar. Duduk congok tak terbalik, manusia yang buat tu zahir dia. Manusia yang buat perbuatan. Tapi manusia buat perbuatan ni sendiri-sendiri, tak ada kait pun dengan kudrah hak Tuhan letak di manusia. Hak manusia ni memang sihat. Kita memang sihat daripada lahir. Dengan sihat ni lah kita yang bekas sendiri-sendiri.
Sihat tu mari Tuhan letak ke? Tak kait dengan Tuhan. Tu kafir ijma' ulama, itu kan munfasir tu. Bukan kamu tasir. Ada ni. Hak kan mutasil, hak kata Mu'tazilah Qadariyah, memang manusialah yang memberi bekah pada perbuatan manusia dengan qadrah yang Tuhan bubuh di manusia. Ni hak kan mutasil, hak Mu'tazilah Qadariyah, hak fasik lagi mubtadi', setengah mengatakan kafir. Adapun manusialah yang bekah pada perbuatan manusia dengan diri tenaga yang ada di manusia, yang bukan Tuhan yang jadikan tenaga itu. Itu kafir ijma' ulama, itu kan munfasil. Sama macam api menghanguskan sendiri-sendiri, pisau memutuskan sendiri-sendiri, manusia bekas sendiri-sendiri, tidak berkait dengan panah, tajam ataupun kudrah yang Tuhan jadikan. Itu munfasil tu. Macam sebut tadi, zahir manusia yang buat. Zahir manusia yang buat. Kemudian tidak diajarkan mengesakan Allah pada perbuatan. Tidak diajar mengenal Tuhan. Hanya ajar ngaji Quran, hanya ajar semayang, hanya ajar puasa, hanya ajar perangai-perangai baik. Ajar tak kenal Tuhan, tak. Maka zahirnya manusialah yang buat. Manusia buat ni nak jadi qadariyah, manusia buat dengan tenaga yang Tuhan bubuh di manusia. Tenaga ni Tuhan bubuh ni. Zahir mari daripada makanan, tapi makanan tak berkah, jadi gagah bertenaga Tuhan bubuh. Nak jadi qadariyah ni kena ngaji ilmu qadariyah ni. Ke mana? Kalau tak gak, manusialah yang mengadakan perbuatan manusia sendiri-sendiri, tak kait pun dengan kudrah yang Tuhan letak di manusia. Itu bukan qadariyah, itu kafir ijma' ulama' kan munfasir tu. Cara ni. Cuba kita nilai. Sebab memang zahir perbuatan manusia. Zahir perbuatan manusia. Kita mengaji mengenal Allah, kita berpegang perbuatan Allah sekaliannya. Walaupun manusia, walaupun kita isbatkan di akidah manusia ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah keesaan Allah pada perbuatan. Hak Tuhan berlaku juga, walaupun hamba wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kita balik kepada zahir adalah perbuatan manusia. Nak berpegang keesaan pada perbuatan, kena ngaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan, yang menafikan kamu tasil macam qadariyah dan menafikan kamu fasih kafir ijma' ulama. Bila tidak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, mengesakan Allah pada perbuatan, zahir perbuatan adalah perbuatan manusia. Macam mana nak berpegang perbuatan Allah? Tidak. Akhirnya berpegang manusialah yang berkah. Ni pegangan ni, hak cakap di mulut tak salah. Siapa buat tu? Saya buat. Siapa akak tu? Saya akak. Siapa yang masuk sedap? Saya masuk sedap. Siapa yang baiki jadi? Saya hak baikinya sebab saya pandai dalam baiki benda ni. Itu cakap sebab tak salah tu. Itu cakap majas tu. Cakap majas bukan hakiki. Cakap sandar kepada asbab je. Jangan salah faham pula ni. Kita cerita bab pegangan masing-masing ni. Kita tak boleh nak suluh pegangan orang. Cuma kita muhasabah. Kita muhasabah kira. Zahir perbuatan manusia. Kita nak mengesakan Allah pada perbuatan manusia tak bekas sama sekali. Bukan diri perbuatan manusia pun perbuatan Allah. Kena mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Pegangan kita berpegang seumpama itu. Kemudian apabila kita tidak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, zahir adalah perbuatan manusia, maka akan berpegang manusialah yang memberi bekah. Sebab zahirnya gitu. Manusia bekah ni pula ada dua. Satu, manusia bekah
dengan kudrah yang Tuhan letak di manusia, hak qadariyah. Satu, manusia bekah sendiri-sendiri tak berkait pun dengan kudrah Tuhan letak di hamba. Hak ni hak kafir ijma' ulama ni. Nak jadi tak hak manusia bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di manusia, hak qadariyah. Kalau tak mengaji ilmu qadariyah, akhirnya nak dibimbangi sangat-sangat. Berpegang manusia bekah sendiri-sendiri, tidak pun berkait dengan kudrah Tuhan letak di manusia, itu kam munfasil atau kafir ijma' ulama. Ada ni pisah, memutuskan sendiri-sendiri, tak kait dengan Tuhan letak panah dipisah. Cakap ini belah tu. Api menghanguskan sendiri-sendiri, tak berkait dengan Tuhan. Pisah, memutuskan sendiri, tak kait dengan Tuhan. Hamba bekas sendiri, tak kait dengan Tuhan. Ni munfasil, ni berasing sungguh ni. Ni kafir. Hak muttasil bekerjasama. Pisah, api menghanguskan dengan panah Tuhan letak di api. Itu kerjasama. Pisah menghanguskan dengan panah, dengan tajam Tuhan letak di pisah. Manusia mengadakan bekas dengan kudrah Tuhan letak di manusia. Ni hak muttasil bekerjasama. Tapi nak jadi hak muttasil ni, nak ambil mana ni? Kita tak mengaji ilmu pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menghanguskan Allah, yang memutuskan Allah, bukan api, bukan pisah. Zahir api dengan pisah lah. Dah kita ngaji ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang Allah lah yang menghanguskan, Allah yang memutuskan. Zahir api, zahir pisah. Tapi dah kita pegang, kita ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak ngaji, kita pun berpegang hak zahir, api yang menghanguskan, pisau yang memutuskan. Dia ada dua. Api menghanguskan ni sendiri-sendiri dengan panah Tuhan letak di api ke sendiri terus? Kalau dengan panah Tuhan letak di api, bekerjasama, muttasil, akhilah. Kata sekarang pasik mubtadi', kata sekarang kafir. Satu laginya, api menghanguskan sendiri-sendiri secara semula jadi, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah, tidak berkait dengan panah Tuhan letak di api. Itu munfasil tu, kan munfasil pada perbuatan, atau kafir ijma' ulama. Kata ngaji gidak kepada akidah yang pasik, dibimbangi sangat-sangat, bukan akidah pasik lagi mubtadi', bukan turun kepada hak kam munfasil, hak kafir ijma' ulama. Kata kita kena amati molek dalam bab ni, kena amati molek, kena ambil tahu molek. Mana untuk kita yang kita hodok mengaji semua ni clear lah, tapi kita kena ingat juga ni, keesaan pada perbuatan nak menafikan kan muttasil. Kan muttasil tu pasal mana? Pasalnya qadariyah, hamba bekas dengan kudrah, ataupun tabai'iyyin, api menghanguskan dengan panah Tuhan letak di api. Pisah memutuskan dengan tajam Tuhan letak di pisah. Obat pemakanan menyembuhkan dengan khasiat Tuhan letak di obat dan pemakanan. Ni hak muttasil. Hak ni khilaf ulama ni, pasti mubtadi' ataupun kafir. Kena pandai boleh cerita gitu. Hak mana pula keesaan pada perbuatan nak menafikan kam munfasil? Kalau berpegang dengan kam munfasil, berasing-asing khija, tak kait dengan kudrah dan iradah Tuhan, hak kafir ijma' ulama ni guna. Api menghanguskan sendiri-sendiri, tak kait dengan Tuhan. Pisah memutuskan sendiri-sendiri, tak kait dengan kudrah dan iradah Tuhan. Hamba bekas sendiri-sendiri, tak berkait dengan kudrah dan iradah Tuhan. Ini kamun fasih, hak kafir ijma' ulama. Biar boleh cerita, bukan setakat kita faham duk pegang kita seorang. Jangan faham untuk pegang tu seorang, simple je. Mati keesaan pada perbuatan, faham molek, clear lah. Tapi kita ada tanggungjawab nak cerita pegangan pada anak-anak kita. Kita ada tanggungjawab nak dakwah cerita bab iman kepada kawan-kawan kita ke, saudara mara kita ke. Ini nak cerita iman ni, nak cerita iman, nak cerita amal. Nak cerita iman, cerita iman ni. Nak cerita amal, cerita macam mana semayang dengan ilmu, macam mana berjemaah dengan ilmu, macam mana puasa dengan ilmu. Nak cerita bab amal, macam mana amal batin.
ikhlasnya macam mana, syukurnya macam mana, sabar taubahnya macam mana, redha tawakulnya macam mana. Tu panggil apa tu? Nak bawa iman dan amal. Iman ni cerita akidah. Amal zahir, ajar bab semayang, ajar bab berjemaah, ajar hukum hakam. Amal batin, ajar ilmu tasawuf. Itu baru panggil iman aman. Kalau cerita iman aman, akidah pun tak cerita, amal dengan ilmu pun tak cerita, hanya cerita kelebihan-kelebihan. Itu bukan iman aman. Iman aman, ini iman. Akidah mentauhidkan Allah ni iman. Ajar ilmu tauhid, kita sampaikan, dakwahkan ilmu tauhid, bawa kalimah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, nak ajar supaya mentauhidkan Allah. Ini yang panggil menyampaikan iman. Amal pula, amal ada dua, amal zahir fiqh ada, amal batin tasawuf, ajar ilmu fiqh, ajar ilmu tasawuf. Itu bawa iman dan aman. Tapi kalau bawa iman dan amal, cerita akidah pun tidak, cerita hukum fiqh tasawuf pun tidak, diri sendiri pucuk kaca making, tu bukan tu. Yang orang duk ngajar masjid-masjid tauhid, fiqh tasawuf ni nak bawa iman dan amal dah ni. Pergi satu masjid bawa kitab, mengajar tauhid, mengajar fiqh, mengajar tasawuf, nak bawa apa tu? Bawa iman dan amal. Ajar molek ni bab iman hak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi cerita hak kam munfasil, kam muttasil. Hak keesaannya macam mana? Hak keesaan sekalian perbuatan Allah. Pisah api Allah buat, panas di api Allah buat. Itu keesaan. Sampai masa hangus Allah buat. Itu keesaan pada perbuatan. Lepas tu panas di api bekas tak? Dah. Tapi Tuhan letak dah panas di api. Ya, Tuhan letak. Itu perbuatan Tuhan. Dah sampai masa hangus, perbuatan Tuhan. Itu keesaan. Lepas tu kenapa Tuhan letak panas di api? Lepas tu bukan panas tu buat. Tuhan sudut soal hak Tuhan belaka. Api Tuhan buat, panas di api Tuhan buat, sampai masa hangus Tuhan buat. Ni bawa keesaan pada perbuatan. Pisah Tuhan buat, tajam dipisah Tuhan buat, saah putus Tuhan buat. Ni panggil keesaan pada buat ni. Manusia Tuhan buat, tenaga di manusia Tuhan buat, sampai masa gerak diam manusia Tuhan buat. Lepas tu makhluk tak boleh bekas. Makhluk apa? Pisah tak boleh bekas. Makhluk apa? Tajam dipisah tak boleh bekas. Makhluk tu kan. Api makhluk tak boleh bekas. Panas di api makhluk tak boleh bekas. Manusia makhluk tak boleh bekas. Kudrah di manusia makhluk juga tak boleh bekas. Siapa yang buatnya? Allah lah. Khaliqu kulli syai'. Allah khaliq. Kita makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Tu je. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Kita mengabdikan diri pada Allah. Allah khaliq. Allah Ta'ala Rabb. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah ni siapa ni? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan semua perkara, semua syai', semua. Hangus Tuhan buat, putus Tuhan buat, gerak diam hamba Tuhan buat. Lepas tu fa'buduh, maka abdikan diri oleh kamu akan Allah yang menjadikan semua perkara. Bila kita sebut Allah khaliq, kita semua makhluk. Khaliq ni, khaliq pada perkara apa? Semua hak dia belaka. Itu khaliq. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan semua perkara. Itu khaliq. Dan makhluk lemah, tak ada apa-apa pun, walaupun sebesar zarah. Ni kenal diri sebagai makhluk yang lemah, kenal Tuhan yang amat kuasa. Kita hari ni
walaupun mungkin sekitar, tapi dua muka surat ni. Hak tadi muka surat 17, ni muka surat 23. Dah, dua tempat lain-lain dah ni, macam dua kitab jugalah, walaupun sekitar. Tadi muka surat 17, ni muka surat 23 ni. Jadi tanda molek muka surat 23 ni. Tulis tepi tu, hak i'tiqad api menghanguskan sendiri-sendiri tidak dengan kudrah iradah Tuhan. Tulis kamun fasil pada perbuatan. Api menghanguskan sendiri dengan kuah panah Tuhan letak di api. Tulis itu kamu tasil pada perbuatan. Hamba manusia lah yang berkah dengan kudrah, dengan tenaga Tuhan letak di manusia. Tulis tepi itu kamu tasil pada perbuatan. Ini qadariyah. Kalau kita dah lari tu antara keesaan pada perbuatan pergi kepada kudrah, pergi kepada iradah. Di sini bicara tajuk iradah ni. Bicara tajuk iradah. Jadi kalau keesaan pada perbuatan tadilah, api perbuat Allah buat, panah Allah buat di api, hangus Allah buat, bukan panah tu yang buat. Hak Tuhan belaka. Pisah Allah buat, tajam dipisah Allah buat, sampai saat hangus putus, sampai saat putus luka, Allah buat. Manusia Allah buat, kudrah tenaga di manusia Allah buat, sampai masa manusia gerak diam berusaha Allah buat. Keesaan pada perbuatan. Ini ahli sunnah wal jamaah, akidah yang khalis, akidah yang suci, yang tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sama ada mensyirikkan pada kerjasama muttasi, sama telah mensyirikkan yang munfasi, hak kapi ijma' ulama tu. Mensyirik hak muttasi pun, hak bersyarikat tu pun tak sama sekali. Sebab itu akidah yang fasik lagi mubtadi'. Ingat molek tu, fasik, akidah yang rosak, akidah yang berdosa besar, yang tak ada nilai orang yang berpegang dengan akidah seumpama ni. Kemudian akidah yang dosa besar ni lebih besar daripada dosa besar syariat lagi. Tadilah dosa besar tinggal semayang, dosa besar tinggal puasa, dosa besar berjudi, dosa besar minum arak, dosa besar berzina. Besar ni lagi ni. Lagi mubtadi', pegangan yang bid'ah, bid'ah i'tiqadiyah, yang mana dalalah, sesat, tempatnya neraka wal iazabillah. Hak kita dah pegangnya sekalian perbuatan Allah tidak bersekutu, dan Allah jualah yang mengadakan segala-gala perkara. Itu dua makna keesaan pada perbuatan. Dan wajib bagi Allah tunggal pada perbuatan. Ternapilah, dan wajib bagi Allah tunggal pada perbuatan. Ternapilah erti tak daklah pada Tuhan dua kam. Mana dua kam? Muttasi dan mumpasi pada perbuatan ini. Gitu. Tak ada. Dan wajib bagi Allah tunggal pada perbuatan, wajib pada akal. Kita pun berakidah, kita berpegang Tuhan tunggal, keesaan pada perbuatan. Ternapilah, tertolaklah pada Tuhan dua kam. Kam ni berbilang-bilang tu, hak tidak keesaan. Dua kam mana? Muttasi pun ternapi, tertolak, munfasi pun ternapi, tertolak pada perbuatan ini. Dan mustahil lawangnya, dan mustahil lawangnya, dan mustahil lawangnya ni, ini ke ayat baru pula ni. Dan mustahil lawangnya, lawang keesaan pada zat, lawang keesaan pada sifat, lawang keesaan pada perbuatan. Apa lawang dia?
iaitu tidak esa, tidak tunggal pada segala yang tersebut, pada segala tersebut ni, pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Nah, dia balik pada tiga-tiga itulah. Keesaan pada zat, sifat, perbuatan. Hak lawang dianya tidak keesaan, tidak tunggal pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Gitu. Itu mustahil sama sekali. Kemudian kita berhenti kat dalil itulah, dalil keesaan Allah tu berhenti situ. Kemudian nak tambah sikit laginya, kan muttasi pada perbuatan. Kan muttasi pada perbuatan, huraian dalam kitab ni bersyarikat, bersekutu pada perbuatan, itu dipanggil kan muttasi pada perbuatan. Satu lagi huraian, kan muttasi pada perbuatan, bukan Tuhan bersekutu dengan perbuatan makhluk. Hak dalam kitab kita cerita kan muttasi pada perbuatan dengan bahawa Tuhan bersyarikat, bermuafakat, bekerjasama pada perbuatan. Itu kan muttasi pada perbuatan. Satu lagi menghuraikan kan muttasi pada perbuatan. Dia ada juga menghuraikan kan muttasi pada perbuatan makna apa? Ni banyak berlaku ni, tapi hak Tuhan belaka. Ada juga tu. Hak tu wajib bagi Tuhan tu. Ni satu lagi hak kan muttasi, hak mustahil. Kan muttasi, hak mustahil. Mana? Tuhan buat segala-gala, tidak bersyarikat dengan perbuatan makhluk, tapi Tuhan buat menggunakan alat, menggunakan bahan. Dia jadi macam bekerjasama jugalah. Dia gitu jadi. Hak tadi ni kerjasama. Tuhan letak panah di api, tajam di pisau, kudrah di hamba. Lepas tu hak tu lah pula buatnya. Ada bekerjasama kat tu. Ni dak ni. Kamu tasyiq mustahil selagi ni. Tuhan buat menggunakan alat, menggunakan bahan. Tuhan buat menggunakan alat, menggunakan bahan. Macam kita buat. Zuhir ni kita buat ni. Majas lah kita buat ni. Kita buat menggunakan alat, menggunakan bahan. Tu kita buat. Kan gitu. Bahan hak ada ni kita sebenarnya walaupun sebut buat, tapi bukan buat sungguh. Sebab nak panggil buat sungguh ni macam hak Tuhan buat. Mengadakan daripada Adam tak ada kepada ada. Itu panggil buat. Kita sandar buat pun buat apa kita? Ada tak benda yang kita buat daripada tak ada kepada ada? Hak sandar kita buat ni lah, sandar Zuhir ni. Ada tak? Hak kita buat daripada tak ada kepada ada? Semuanya kita buat hak siap dah. Cuma kita ambil, kita catung, kita hubung, jadi. Kan kita? Hak kita panggil buat. Buat apa gitu? Hak siap dah. Macam orang masak. Apa benda hak dia buat? Hak daripada tak ada pada ada. Cuba ayat. Apa benda? Air ada dah. Benda apa lagi? Apa benda lagi hak dia masak tu? Bahan-bahan tu ada dah. Kita nak tanya, apa benda yang manusia buat daripada tak ada pada ada? Tak ada. Hak benda ada dah. Apa ni? Ramuan ada dah. Lepas tu buat catung jatuh. Siap. Tu panggil buat. Buat apa gitu? Benda siap dah. Buat yang sebenar-benar perbuatan Allah. Mengada daripada tiada kepada ada. Tu perbuatan Allah. Ni baru buat sungguh. Tanpa menggunakan bahan. Menggunakan bahan jadi macam kita pula. Daripada ni kita buat ni. Daripada ni kita buat ni. Tak. Allah mengadakan tanpa menggunakan bahan. Allah mengadakan daripada tiada kepada ada. Ni keesaan pada perbuatan. Kalau Allah mengada menggunakan bahan, maka dia panggil kan muttasi juga. Kan muttasi. Contoh, Allah nak mengadakan anak, Allah kena menggunakan air mani.
Allah nak jadikan anak, Allah kena menggunakan air mani. Maka panggil apa ni? Tuhan buat bukan dengan keesaan. Tuhan boleh jadi orang ni pun Tuhan guna makhluk Tuhan juga yang boleh buat orang. Mana makhluk Tuhan? Air mani. Itu makhluk Tuhan. Tuhan nak buat satu manusia, Tuhan kena menggunakan makhluk air mani untuk buat makhluk yang lain manusia. Ini keesaan pada perbuatan. Dah dipanggil kam muttasil kat ni. Ni sebab ada air mani. Tuhan pun boleh buat manusia. Air mani Tuhan buat juga. Betul. Air mani Tuhan buat. Air mani panggil apa? Makhluk. Tuhan pun nak buat manusia, Tuhan gunakan makhluk air mani untuk buat manusia sebagai makhluk yang lain. Itu kan mutasi pada perbuatan. Allah mengadakan manusia ni daripada tak ada kepada ada. Itu je. Zahirnya air mani lah. Zahir air mani Tuhan yang susun pada azal. Tuhan susun pada azal seumpama tu. Hak Quran sebut tu, khuliqa mimma indafik, khuliqa mimma immahin. Dijadikan daripada air yang terpancar, dijadikan daripada air yang hina, air mani. Itu zahir. Kalau Tuhan nak buat mesti menggunakan air mani. Tuhan buat Nabi Isa AS. Tu mencari adah sekarang ni. Sama ada mencari adah ataupun sebagaimana adah, semuanya perbuatan Tuhan. Mencari adah pun perbuatan Tuhan. Hak tidak mencari adah, hak biasa, hak berlaku sama-sama ni. Air mani jadi anak, air mani jadi anak. Adah dia gitu. Perbuatan Tuhan juga. Ada ni. Maknanya macam kata kalau api menghanguskan, tu Nabi Ibrahim tak hangus. Tapi adanya hangus belaka api ni. Pisau memutuskan tu Nabi Ismail tu. Tunjukkan bahawa makhluk tak bekas. Air mani yang Tuhan menggunakan air mani boleh jadi manusia. Tu Nabi Isa. Tapi Tuhan susung seumpama tu. Kita ni pula menikah dak. Abang kata menikah dak, tok lelaki pun tak ada. Kita pun tunggu. Buat apa? Ustaz ngajar, Tuhan menjadikan anak bukan daripada air mani. Kita dak nikah pun kita tunggu. Tunggulah, tak apalah, insya-Allah dah tu. Lepas tu dah tak ada. Tuhan qadakkan tak ada tu. Dah menikah dak apa dak? Menikah barulah jadi ada anak. Tuhan susung gitu. Asbab tu Tuhan susung, bercantum air mani lelaki dan perempuan. Jadilah alaqah, mudghah, apa semua tu. Semua tu Tuhan buat belaka, bukan menggunakan bahan. Tapi hak berlaku zahir gitu, Tuhan yang susung. Semua perbuatan Tuhan. Tuhan nak menumbuhkan pokok, Tuhan tidak menggunakan benih. Zahir kita pergi letak benih situ, lepas tu tumbuhlah pokok. Tu zahir. Kita pun benih tak bubuh, kita pergi siram. Dah kan dia tumbuh lagi, kita tak bubuh benih. Lepas tu siram tu, Tuhan menjadikan pokok bukan menggunakan benih. Siram lah situ. Tumbuh lagi, tumbuh rupuk ke. Tuhan atur asbab, kita pergi bubuh benih situ. Tuhan jadikan pokok daripada tak ada kepada ada, bukan menggunakan bahan benih tu. Itu keesaan pada perbuatan. Menggunakan bahan dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Tak payah payah apa benda pegangan je, simple je. Faham, pegang, tak sudah korek-korek. Tak sudah usul-usul. Tapi kadang-kadang timbul juga mai di kepala tu berasa nak tanya tu bukan nak persoal, tanya nak berlawang. Nak berlawang kan? Nak berlawang hak mari dalam kepala kita nak tolong. Dia mai kacas macam. Dia mari kena ragukan kita begini-begini. Kita nak lawang tak pandai, kita pun tanya orang ngajar. Kalau mai gini di kepala kita, mikir gini, kita jawab guna. Misalnya. Hak mana yang kata boleh beri jawapan, kita beri jawapan. Hak mana kata tak boleh beri jawapan, tak boleh beri jawapan lah. Kalau dia mari juga. Tak ada soal lah kerja Tuhan. Tak ada soal kerja Tuhan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini ayat Quran hak biasa tu guna. Dan kita pun guna ayat ni. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ingat ayat tu molek. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk tanya. Kenapa gitu? Kenapa? Jangan duk tanya.
Wahum yus'alu, mereka yang akan ditanya pada hari akhirat. Jangan tanya kerjaan Tuhan, kita akan ditanya pada hari akhirat. Itu je. Benar. Jadi kita berhenti tadi tu di dalil keesaan Allah, dalil keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Lepas tu kita bulan puasa insya-Allah jalan kelas macam biasa. Jangan duk mikir pula ke mana. Kita tahun lepas dah bulan puasa dah. Dah kita tahun lepas bulan puasa. Dah dah. Dah tahun lepas. Kau kan orang puan ke nak masuk dah pagi. Awal nak pergi dapur. Pukul 9 nak pergi dapur dah. Tak ganggu. Tak ganggu. Kita belajar bulan Ramadan, belajar ilmu tauhid. Sebesar-besar ilmu tauhid, sebesar-besar pahala belajar ilmu tauhid, sebesar-besar amalan kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kita belajar ilmu tauhid yang paling besar pahala di bulan Ramadan. Kita belajar satu kefarduan di bulan Ramadan. Kita menunaikan satu kefarduan di bulan Ramadan. Kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah, Nabi kata. Sebagaimana menunaikan 70 kefarduan di bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan kita sepatutnya kena tambah daripada sejam setengah kepada 2 jam ke 3 jam ke, biar pahala berganda-ganda. Ganda 70. Ganda 70. Ni tu kan ni. Ini lebihnya kuliah duha. Ramadan tak Ramadan pun tak gendala. Kira-kira kita ni insya-Allah rapat ke raya kat gi sekali je kita cuti. Raya hari Rabu, hari Sabtu lepas raya tu je kita cuti sekali. Hari Sabtu lepas raya je. Hari Sabtu sebelum raya, raya hari Rabu. Hari Sabtu sebelum raya, tak boleh ngaji dah. Hak cutinya Rabu, Khamis, Jumaat, hari Sabtu tu. Hari Sabtu tu. Tu nak jalan jauh tu, nak raya lama kan. Lepas tu hari Sabtu sekali lagi tu lepas raya Nang dah. Insya-Allah. Maknanya kita hanya cuti sekali. Ni kelebihan kuliah duha, dan memang dalam kitab belajarnya waktu duha, bukan waktu maghrib. Maghrib itu waktu ibadah. Tapi oleh kerana kita kehidupan kita umumnya duha tak boleh belajar, dibubuh waktu maghrib hak boleh belajarnya. Waktu maghrib masuk bulan Ramadan senyap, tak ada kelas. Rugilah kitanya. Bulan Ramadan pahala berganda-ganda. Belajar pahala wajib, belajar ilmu tauhid, ilmu akidah pula hak paling besar pahala. Masuk bulan Ramadan hak bulan berganda-ganda, kita tak buat. Tak panggil saya, tak sayang kita. Tu mana? Insya-Allah lah tu. InsyaAllah. Maknanya kita usahakan istiqamah pada mengajar dan juga pada belajar. Dalil keesaan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.